salam sejahtera. Jumpa lagi dalam video di channel ini ya. Ini bukan pasal bantuan kerajaan, bukan pasal duit. Ini ialah video pertama untuk segmen baru, iaitu segmen perhubungan suci. Aku namakan segmen ni segmen perhubungan suci sebab setiap yang berlaku tu perhubungan tu ialah sesuatu yang suci melainkan korang ada niat yang tak baik. Jadi pada video yang pertama ni, aku nak share dengan korang tips untuk memulakan sesuatu perhubungan. Macam mana cara nak mengorat yang sebenarnya Jadi dalam video ni tak ada istilah perigi cari timba, timba cari perigi. Sebab zaman sekarang ni orang dah tak pakai timba, orang dah tak pakai perigi. Orang sekarang face to face. Jadi apa yang aku nak sharekan dalam video ni, walaupun video pertama ni aku buat dalam kereta, tak bermaksud ianya tidak bermakna. Lokasi tu belakang kira. Next time kita cari port baik. Yang penting apa yang aku nak share pada video ni ialah tips macam mana korang nak memulakan sesuatu perhubungan. Dalam kata yang lainnya, macam mana korang nak mengorat, wahai kaum Adam sekalian. Zaman sekarang ni orang dah tak mengorat dah. Secara duduk kat bus stop, fair wait, orang dah tak pakai dah cara tu. Tapi orang gunakan teknologi, seperti di Facebook, di WeChat, MeChat, Instagram dan sebagainya. Jadi teknologi tu dah mengubah cara orang untuk mengorat, untuk memulakan langkah pertama. So macam mana kita nak mulakan langkah pertama bila kita mengenali seseorang? Contohlah scroll kat Instagram ataupun Facebook, korang ternampak seorang wanita, gadis yang korang rasa tertarik, dan korang hantar message, request friend dan hantar message. Contohlah, apakah yang korang patut buat? Yang pertama sekali, jangan menipu. Jangan memulakan sebarang perhubungan secara penipuan. Maksud aku menipu nama, menipu pekerjaan, menipu pakai kereta apa. Kalau pakai kancil, cakap kancil. Kalau pakai Wira, cakap Wira. Kalau pakai Proton, cakap Proton. Kalau pakai Honda, cakap Honda. Jangan menipu sesuatu yang anda tidak ada. Itu dia tips yang pertama bila kita mengenali perempuan. Bila kita mula mengenali dan mula nak berkomunikasi, jangan mulakan dengan sebarang penipuan. Dan yang kedua yang korang kena ingat, tips dia, korang kena ada keyakinan diri. Keyakinan dalam diri sendiri. Maksudnya, korang kena tahu apa yang ada pada korang dan korang kena persembahkan apa yang ada pada korang. Itu dia. Mudah sahaja. Tak kira lah korang bekerja sebagai apa sekalipun, sebagai kelindan lori, driver lori. Minta maaf cakap, bukan nak rendahkan siapa-siapa, sebagai pengangkut, sebagai rider food panda, apa saja pekerjaan yang korang buat, tak kira lah pekerjaan korang rendah ke, pekerjaan korang tinggi ke, gaji korang besar ke, ataupun gaji korang rendah ke, jangan menipu. Kena jadi diri sendiri dan kena yakin dengan pekerjaan anda. Anda kena yakin bahawa cinta itu datang tanpa perlukan pekerjaan yang tinggi pun sebenarnya. Tapi untuk menawan hati perempuan tu, kita perlukan satu keikhlasan. Dan bab yang ketiga ialah keikhlasan dalam berkenalan. Bila berkenalan, kena ikhlas. Jangan kita mengenali seseorang tu atas satu-satu sebab untuk kepentingan sendiri. Jangan buat macam tu. Ingat tu. Bila korang dah mula bermesej-mesejan, sama ada secara PM dekat Facebook ataupun DM di Instagram, atau yang lebih bertuah lagi dapat nombor phone terus, korang jangan terlalu asyik nak bermesej. Perempuan ni dia ada satu sifat dia. Untuk pengalaman aku yang dah jenuh bercinta ni, perempuan ada satu sifat dia. Dia tidak suka diganggu. Walaupun korang berkenalan secara elok, tapi korang sebagai lelaki jangan mengganggu terlampau lebih. Maksudnya janganlah hantar mesej duk kerap sangat, setengah jam sekali, 10 minit sekali, ataupun nak ajak bersembang pada waktu yang tak kena pada masanya. Jangan buat macam tu. Perempuan akan rasa rimas dan anda bakal tidak dilayan. You're being dismissed kalau korang duk berulang-ulang mesej. Setkan satu time yang sesuai untuk bersembang secara type ataupun nak bergayut dekat telefon ke. Tetapkan sesuatu masa yang sesuai. Jangan sepanjang masa duk tok-tek, makan apa, pergi mana. Soalan-soalan macam tu ialah soalan-soalan bodoh. Orang perempuan tak suka sebenarnya. Walaupun korang rasa korang nak tunjuk korang punya caring tu, ambil berat nak ambil tahu, tapi buat permulaan belum sampai masanya untuk korang buat macam tu. Jangan buat bila korang baru berkenalan dengan mana-mana perempuan. Dan kena ingat
bila berkenalan dengan seseorang perempuan, jangan tanya apa kereta yang dia pakai, jangan tanya berapa gaji dia, jangan tanya apa-apa pun berkaitan dengan kewangan dia. Sebab sebagai lelaki, kita kena ada sedikit ego kita, ya, iaitu kita boleh tanggung perempuan, bukan perempuan tanggung kita. Jadi korang kena tunjukkan sifat tu. Walaupun tak kira lah korang keluar makan mana-mana pun, walaupun perempuan tu bergaji besar lagi daripada korang kena belanja dia makan, ya. Melainkan dia sendiri yang nak belanja, ya, si gadis idaman anda tu yang nak belanja korang makan, okey, korang terima. Jangan tolak. Jangan tolak seandainya perempuan nak belanja korang makan. Jangan tolak, sebab bila korang tolak, mereka akan rasa mereka tidak diperlukan, ya. Kalau dia sendiri dah nak belanja, korang kena terimalah perbelanjaan tu, ya. Nak belanja makan kat mana-mana pun, kalau macam tu lah jadinya. Okey, selesai bab tu. Ada lagi bab yang aku nak cakap. Bila mengenali perempuan, ya, untuk memulakan langkah pertama tu, korang kena tunjukkan yang korang memang betul-betul nak kat dia. Betul-betul nak kat dia, bukannya main-main, ya. Macam mana cara nak tunjukkan yang korang betul-betul nak kat dia? Ya, salah satu cara dia, korang kena sentiasa ada di hati dia. Macam mana korang nak buat korang ada di hati dia? Ya. First, korang kena tahu, ya, masa berkenalan tu lah korang perlu tahu apa yang dia minat, apa yang dia suka, apa favourite makanan dia, ya? Apa minuman kegemaran dia. Yang itu korang kena tahu, korang kena tahu semua tu. Bila korang mengenali seorang wanita, korang nak mulakan langkah pertama, korang kena tahu apakah yang dia suka, dan yang paling penting, apa yang dia tak suka. Okay? Perempuan ni, kalau apa benda, satu benda yang dia tak suka, tetapi lelaki cuba nak buat juga benda yang dia tak suka, maka bye-bye lah. Korang akan di-bye-bye kan oleh dia. Macam-macam benda yang perempuan tak suka, kan? Dipegang-pegang tanpa ikatan, memang perempuan tak suka. So korang akan di-bye-bye kan, ya? Kena ingat tu. Tangan kena jaga bila nak menjalinkan hubungan dengan wanita, untuk pergi ke rumah tangga ke, nak jadikan makwa dulu ke, apa ke. Tangan kena jaga, mulut kena jaga, ya? Kalau boleh bercakaplah benda yang elok, dan kena pandai memulakan perbualan. Orang perempuan ni, dia akan memerhatikan satu karakter pada seorang lelaki, ya? Karakter tu penting. Sebab semua, banyak aja orang lelaki kat dunia ni, ya? Tapi dia nak memilih seorang lelaki idaman dia, dia akan pilih ada satu karakter yang dia orang suka sangat pada seorang lelaki, iaitu kelakar. Sifat kelakar. Kelakar tu bukanlah bermaksud korang jadi maharaja lawak ke apa ke, tak. Tapi ada masanya korang membuat kata-kata ataupun lawak yang spontan, yang boleh buat dia ketawa, ya? Elemen ni penting. Kalau korang ada elemen ni, elemen kelakar dalam diri korang, InsyaAllah lah korang boleh tackle perempuan senang, ya? Dan kena pada gayanya. Dan lagi satu, korang jangan tunjuk kekayaan korang, ya? Korang jangan mulakan sesuatu hubungan tu dengan kebendaan. Maksud aku, kalau korang mampu sekalipun, kalau korang berada sekalipun, kalau korang kaya sekalipun, korang tayang kekayaan korang, ya? Awal-awal perkenalan korang dah tabur dengan duit, ajak pergi shopping mahal-mahal, belanja benda mahal-mahal. Jangan mulakan. Sebab apa tau? Bila korang mulakan sesuatu perhubungan tu dengan wang ringgit, maka perhubungan tersebut akan berlangsung atas landasan wang ringgit. Itu betul. Bila sampai masa dia, korang susah, masa itulah korang akan mudah-mudah jadi buang, kerana korang dah tak mampu nak provide apa yang korang dah selalu provide kat dia. Jadi kalau nak membeli sesuatu pada orang yang korang sayang, orang korang minat, pastikan korang tak perlu beli benda mahal-mahal pun untuk tunjukkan penghargaan, ya? Penghargaan kita pada seseorang bukanlah semata-mata kerana kebendaan ataupun wang ringgit. Tapi ingat aku cakap ni, masa. Luangkan masa, ya? Masa ialah sesuatu yang paling dikehendaki oleh wanita ni, ya? Jikalau korang sebagai seorang lelaki mampu memberi masa korang terhadap wanita yang korang nak tackle ni, maka peluang korang nak dapat dia sangat jelas dan terang dan nyata. Salah satu sifat, ya, yang ada pada diri orang lelaki ni ialah pemalu, ya? Ramai yang tak dapat jodoh lagi, ramai yang tak ada girlfriend lagi, sedangkan dah sepatutnya ada, ya? Kerana sifat malu. Malu yang aku maksudkan tu, malu daripada segi untuk bercakap, yang pertama, ya. Dan yang kedua, malu untuk melihat mata. Bila bercakap tengok ke lain, bila bercakap tengok kasut, bila bercakap tengok dinding. Jangan buat macam tu. Orang perempuan ni, dia suka orang lelaki yang mampu memandangnya tepat di mata. Kena ingat, ya. Mata kita ni ialah sesuatu benda yang penting, ya. Keikhlasan kita,
ataupun kejahatan kita akan terpancar di mata kita. Jadi perempuan suka tengok mata lelaki sebenarnya, dan lelaki pun sebenarnya suka tengok mata perempuan, cuma malu. Jadi macam mana cara nak elak malu? Dekat sini aku ajar korang macam mana cara nak elakkan malu untuk bertentang mata dengan wanita. Okay, sekarang aku dah buka spek ni. Aku nak tunjuk kat korang panduan dia. Seandainya korang tak boleh nak melihat mata perempuan kerana korang malu ke apa ke, apabila korang berhadapan sama ada di meja makan ataupun time nak bercakap, nak bersembang apa ke, perlu eye contact. Macam mana korang nak tengok mata dia orang kalau korang segan? Okay, tip dia, apabila korang bercakap dengan pihak perempuan ni, dengan perempuan yang korang dah berjaya bawa keluar ni, korang jangan tengok mata dia kalau korang tak tahan. Korang tengok sini. Bila korang bercakap, korang tengok di antara kening. Korang tujukan pandangan mata korang di sini. So, dia akan nampak seolah-olah korang tengok mata dia, walhal korang tengok tengah-tengah ni. Kalau korang malu sangat lah. Dan tolong please jangan tengok bawah lah bila bercakap. Tengok bawah bila bercakap, tengok ni lah bila bercakap, tengok jam lah. Dan yang paling pantang bila berhadapan dengan perempuan, bila korang dah berjaya ajak keluar makan ke apa ke, janganlah korang nak pegang telefon. Please jangan pegang telefon. Kalau boleh silentkan phone tu. Bila korang bagi masa pada seseorang, pastikan tidak ada benda lain yang menyelit, mengganggu. Kalau boleh silentkan phone. Vibrate je. Biar korang tahu bergegar dalam poket. Okay, ada korang masuk ke biar dulu. Dan kalau perlu rasanya, tengok and then letak. Jangan sambil korang berdepan dengan orang perempuan, sambil tu jugalah korang nak menaik lah grup tu lah, grup ni lah, itulah inilah. Benda tu perempuan tak suka. Jadi key point dalam video yang pertama ni, untuk mulakan sesuatu hubungan ni ialah, pertama korang kena ada keberanian. Yang kedua, korang jangan ada sifat malu yang melampau-lampau, malu yang tak kena tempat. Dan yang ketiga, korang kena yakin dengan apa yang korang ada. Walaupun kerja korang tak besar mana, walaupun kereta korang tak besar mana, korang kena yakin. Dan yang keempat, jangan buat benda yang perempuan tak suka. Bukan semua perempuan mudah dipegang-pegang tangan. Jangan mulakan untuk perkenalan yang permulaan ni. Kalau korang dah bertunang ke lain cerita lah, aku tak nak komen lah bila dah bertunang betul-betul. Bila baru berkenalan, tolong jangan pegang-pegang pihak perempuan ni, tersenang hati korang je. Dan yang kelima, penting jangan menipu. Jangan menipu. Siapakah anda, jangan tipu. Jangan tipu nama, jangan tipu kerja, jangan tipu gaji. Walaupun kadang-kadang ditanya kan, kadang-kadang perempuan ni, yalah, bila dia pun berminat, dia nak tahulah juga background lelaki ni kerja apa. Kalau kerja korang, contoh pengawal keselamatan, bagi tahu saya kerja guard. Jujur. Kejujuran tu yang penting korang nak tengok. Siapa? Kalau korang jujurlah yang jadi. Tapi kalau korang menipu, kalau korang contoh korang kerja security guard, tapi korang bila dating pakai smart semacam, bila ditanya kerja apa, korang cakap korang MA medical assistant, pembantu perubatan lah, kerja apa, engineer lah, doktor lah. Lama kelamaan ia akan terbongkar. Penipuan macam ni tak akan bertahan lama, akan terbongkar satu hari nanti. Bila dah terbongkar, dia akan jadi satu situasi yang malu. Dan faham ni lah bila kan tu kan, malu tu. Okay, jadi bagi video yang pertama ni, dan dalam segmen perhubungan ni, aku harap apa yang tips aku bagi ni untuk memulakan sesuatu perhubungan ni penting. Korang dengar dan amalkan, buat. Banyak yang bujang bukan kerana tak ada jodoh. Jodoh tu sebenarnya rezeki yang kita perlu cari. Jodoh tu kalau kita tak cari, dia tak akan dapat. Kalau korang handsome macam mana pun, kerja besar macam mana pun, tapi korang tak cuba untuk mencari jodoh, jodoh takkan sampai bergolek depan mata. Takkan ada orang perempuan nak masuk meminang. Encik Faz ada, boleh saya minang Cik Faz? Tak akan ada macam tu. Tapi kita yang perlu menggerakkan, kita yang perlu memulakan langkah pertama sebagai lelaki. Jangan dah kita harapkan orang perempuan yang nak memulakan sesuatu langkah untuk sesuatu perhubungan suci. Faham tu? Sebab apa? Sebelum aku kahwin, lebih kurang 50 orang girlfriend aku ada. Ni fakta yang aku sendiri je tahu, dan orang yang terdekat je tahu. 50. Dan yang ke-50 tu lah yang buat jadi bini pun. Maksudnya 49 ex-girlfriend yang aku ada sebelum ni. Jadi, semoga apa yang aku cakap tadi ni, apa yang aku persembahkan, korang boleh ambil panduan apa yang korang perlu buat untuk memulakan sesuatu hubungan. Dalam arti kata lainnya, nak mengorat. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa dalam yang seterusnya. Bye-bye.